Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan Mu'allimah Najibah dalam kelas dalam kelas Tadabbur. Okey, dalam kelas Tadabbur tahun 5, maaf Mu'allimah tersasu sebab biasanya Mu'allimah mengajar bahasa Melayu. Okey, jadi hari ini kena mengajar bahasa Tadabbur. Okey, Tadabbur tahun 5. Okey, rasanya ni adalah video yang pertama Mu'allimah untuk PDPR kali ni bagi murid tahun 5. Sebelum ni Mu'allimah tak mengajar tahun 5. Mu'allimah hanya mengajar sejarah. Tu pun masa awal-awal tahun masa kita buka sekolah dulu. Tu pun 2-3 kali je dah jumpa dengan Mu'allimah kan. Okey, untuk kali ni insya-Allah Mu'allimah ditugaskan untuk mengajar Tadabbur tahun 5 yang mana sebelum ni murid-murid belajar dengan Mu'allimah Amirah kan. Okey, jadi untuk PDPR kali ni murid-murid tahun 5 Al-Ghazali akan bersama dengan Mu'allimah Najibah dalam kelas Tadabbur tahun 5. Okey, insya-Allah lah. Okey, untuk hari ini kita akan sambung subjek Tadabbur bagi hafazan keempat. Hafazan 4 yang bertemakan akidah. Di bawah tajuk Seruan Beriman kepada Allah daripada surah Ali Imran ayat 190 hingga 195. Okey, jadi murid-murid semua bersedia dengan buku TQS masing-masing dan buku hafazan 4. Okey, sebelum kita mulakan kelas, pastikan semua murid tadah tangan dan baca doa sebelum belajar. Okey, seterusnya, Mu'allimah akan baca ayat Al-Quran dan beserta dengan maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang mana ayat ni yang membawa maksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maknanya di sini orang-orang yang berakal bila dia tengok kebesaran Allah, dia tengok penciptaan Allah, dia akan fikir. Bukan dia tengok saja. Bila kita tengok langit dan bumi, kejadian siang dan malam, betapa hebatnya Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Okey, seterusnya tengok pada ayat yang kedua iaitu ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Okey, ayat ni yang bermaksud orang-orang yang iaitu tadi orang-orang yang berfikir itu siapa tadi? Dalam ayat tadi dia sebut orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal, kita tengok dalam ayat ni orang-orang yang berakal iaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu berkata, bila dia fikir tentang penciptaan langit dan bumi, dia berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maknanya, orang-orang yang berakal tadi, bila dia fikir tentang penciptaan langit dan bumi, dia pun berkata, wahai Tuhan kami, wahai Allah, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Menciptakan ini ni maksudnya menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan kita manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, semua itu yang diciptakan oleh Allah ini. Allah tidak ciptakan semua tu untuk mensia-siakan, mesti ada manfaatnya. Okey, seterusnya ayat yang ke-192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Okey, yang membawa maksud
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Maknanya sini, bila Allah dah masukkan kita ke dalam neraka, maknanya memang Allah hina kita. Memang Allah hina dah kita tu bila kita duduk dalam neraka. Dan orang-orang yang zalim ni tak ada seorang pun akan tolong. Tak ada seorang pun akan tolong, melainkan Allah ni lah kita kena tolong diri sendiri. Contoh macam sekarang ni, kalau kita rasa diri kita ni tak betul, kalau kita rasa diri kita ni banyak lagi perlu diubah, maka ketika kita duduk di bumi ni lah, ketika kita hidup ni lah, kita nak baiki dan nak memperbaikkan diri kita. Sebab nanti bila kita dah mati, kita tak boleh nak buat dah. Nak buat amal pun tak boleh dah. Nak semaya pun tak boleh dah. Nak puasa tak boleh dah. Nak buat baik pun tak boleh dah. Jadi, bila kita duduk di bumi ni lah, bila masih hidup ni lah, kita buat kebaikan. Okey. Jangan sampai tahap Allah hina kita. Okey, seterusnya ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, iaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Bila kita dengar seruan beriman kepada Allah, maka kita pun beriman kepada Allah. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Maknanya sini, kita minta doa bila kita tengok kebesaran Allah, kita berdoalah. Kita berdoalah kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita dan hapuskan segala kesalahan kita. Dan moga-moga satu hari nanti jika bila ditakdirkan kita wafat ataupun kita meninggal, kita akan ditempatkan bersama orang-orang yang berbakti. Okey, kita tengok deh. Sini ni ada maksud siapa ni golongan orang-orang yang berbakti. Dia akan jelaskan. Okey, dalam ayat yang seterusnya lah. Okay. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Okey, maknanya kita berdoa kepada Allah, maknanya berilah kita ni apa yang telah Allah janjikan. Maknanya bila kita memuji Allah janji kita ke apa? Kita dapat pahala ke apa semua tu kan? Maknanya setiap janji-janji Allah ni, insya-Allah janji Allah tu akan datang bila kita buat dengan baik dah. Okey, janji-janji kepada kebaikan lah. Harapnya benda baik-baik lah yang Allah tunaikan kepada kita deh. Okey, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Ayatnya sini bahawasanya Allah ni, setiap janji Allah ni, Allah tidak pernah memungkiri satu pun janji dia. Kita manusia, sifat kita memungkiri janji deh. Tapi Allah ni hebat dia. Dia tak pernah memungkiri janji. Okey, kita buat baik, dapat baik. Okey. Seterusnya. Okey, ayat yang terakhir. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Okay, maksud dia, maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka dengan berfirman, sesungguhnya Allah memperkenankan doa orang-orang yang berdoa tadi. Allah perkenankan doa orang yang berdoa tadi. Kita lah, bila kita tengok kebesaran Allah, kita berdoa supaya Allah ni, apa tadi ayat-ayat dia sebut tadi kan. Okey, seterusnya, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang yang beramal dari kalangan kamu. Maknanya Allah balas balik bila kita berdoa tadi. Allah balas balik dengan berfirman, sesungguhnya aku ni, maksudnya Allah lah. Sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang yang beramal dari kalangan kamu. Maknanya amal kita ni, kita beramal sikit sahaja. Kita beramal sikit je. Tetap Allah tidak sia-siakan. Allah kira. Sama ada kita ni lelaki ataupun perempuan, ataupun kita ni setengah kamu adalah keturunan dari setengah yang lain. Maknanya kita dari keturunan yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana maknanya tak kira lah sini. Siapa kita, walaupun kita buat amal sikit pun Allah ambil kira. Jadi tadi dia sebut berkenaan dengan orang-orang yang berbakti. Jadi sinilah orang-orang yang berbakti ni maksud dia, maka orang-orang yang berhijrah. Tadi orang berbakti ni ialah orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agama Islam. Dan yang kedua, yang diusir keluar dari tempat tinggalnya. Ketiga, yang disakiti dengan berbagai-bagai gangguan kerana menjalankan agamaku. Maknanya orang-orang yang disakiti bila dia menegakkan agama Islam. Contoh kita pernah dengar kan. Bila orang menegakkan agama Islam ni, dia banyak diuji. Bila diuji tu adalah maknanya ujian tu jangan menyebabkan kita ni berputus asa untuk menegakkan agama Islam. Kerana ujian tu itulah yang Allah kira untuk kita deh. Okey, dan yang berperang untuk mempertahankan Islam. Orang yang berperang untuk mempertahankan Islam, Allah akan perkenankan doa mereka. Maknanya Allah tak akan sia-siakan amal dia. Dan juga orang yang terbunuh, gugur syahid dalam perang. Orang yang terbunuh dan gugur syahid ni, kita tahu syurgalah balasannya deh. Okey, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Bila duduk dari syurga, kita tahu kan, keindahan syurga ni ada di bawahnya tu mengalir beberapa sungai. Kita kalau pergi sungai ni kita suka deh. Maknanya nak duduk dalam sungai, lebih indah, lebih selesa. Kalau lah ni dekat dunia ni sungai kita mungkin tercemar deh. Dekat syurga nanti sungai tu comel lagi daripada kita tengok lah ni. Okey, sebagai ganjaran di sisi Allah. Maknanya syurga tu adalah ganjaran kita. Ganjaran bagi golongan-golongan tadi. Dan di sisi Allah jualah ganjaran yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal soleh. Nak ganjaran yang baik, maka kena buat baik, kena beramal soleh. Okey, jadi secara ringkasnya daripada ayat tadi, daripada ayat 190 hingga 195 surah Ali Imran, ringkasnya ialah dia nak menceritakan tentang setiap kejadian langit dan bumi membuktikan kekuasaan Allah. Yang kedua, tiada siapa yang dapat membantu orang yang zalim, melainkan diri sendiri yang membantu untuk berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Okey, yang ketiga, Allah mengampunkan dosa orang yang mati syahid dan di jalan Allah. Yang keempat, Allah tidak akan mempersiakan amal soleh orang mukmin. Okey, amal soleh kita Allah tidak akan persiakan. Yang kelima, orang mukmin ialah orang yang selalu mengingati Allah. Okey, jadi untuk yang seterusnya berkenaan dengan hafalan perkata, maksud perkataan. Okey, qiyaman berdiri, yunadi menyeru, dzunubana dosa-dosa kami, tajri mengalir, athawab pahala, tukhzina menghina, wa qu'udan duduk.
Okey, ni adalah maksud yang awak baca dah lah dalam TQS awak. Okey, jadi latihannya mukadimah nak awak tulis dan salin balik huraian ringkas dan maksud